Semalam tak sempat nak borak dengan pakar bola sepak kita. So hari ini wajib kita kupas kau-kau aksi semalam bersama bekas pemain kebangsaan Abang Asmawi Bakiri kami. Hello Abang. Ya, Lily. Sihat Alice. Abang? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Cantik baju. Oh, lama sangat kita tunggu tu. Terima kasih. Lupa nak bagi tahu abang kena pakai baju pink juga. Okey, abang, kita teruskan dengan soalan lah. Sepanjang 90 minit perlawanan semalam, kita lihat untuk aksi semua pemain memang sangat baik. Tapi bagi abang sendiri, siapa pemain yang paling curi tumpuan dan cemerlang dalam perlawanan semalam? Okey, curi tumpuan dan cemerlang, of course saya ambil pendekatan sama rata ataupun kesemua pemain dengan bermain baik dan berjaya mengekalkan dengan apa jaringan satu gol yang kita ada. Tapi lebih mencuri tumpuan, of course saya memilih kelipat seperti Faizal Halim, scoring player kita, nak mengejar ke 5 gol, dapat 4 gol untuk pada perlawanan malam tadi cukup baik untuk dia, birthday boy, dan celebrate gol dengan siu yang cukup baik, 3 kali berlaku dengan baik yang dilakukan oleh Faizal Halim. Tetapi yang lebih menarik ialah pencaturan Kim Panggon kepada Brandon Gunn yang duduk di center back 3 pertahanan kita. Cukup baik kerana kita melihat apa yang dilakukan untuk menghalang semua gerakan attacking pasukan Thailand berjaya dipatahkan dengan baik dengan 3 center back kita, Syarul, Dominic, plus Ruben dan Quentin Chang. Waktu bertahan, mereka berjaya melakukan tugas dengan baik. Okey, betul. Rasanya Faizal Halim memang sekarang ni tengah mencuri tumpuan. Semalam tanya ZZA pun, dia kata Faizal Halim juga birthday boy kan. Okey, Abang Mawi mengenai gol kedua kita yang tak dikira sebenarnya kan. Mungkin Abang boleh kongsikan pandangan Abang juga mengenai mutu pengadilan dalam saingan AFF kali ni bang. Macam terkena lagi kita ni bang. Hari tu kat Vietnam macam terkena juga. So macam mana Abang rasa? Terkena kita dan terkena pada saya juga kerana dua perlawanan itu saya buat secara langsung. So itu melibatkan pada pandangan saya cukup tidak adil dan tidak tepat dan tidak betul keputusan pengadil perlawanan. Of course pengadil ini daripada Korea dan saya mengharapkan coach Kim Panggon juga berbahasa Korea dengan pengadil itu membuat bantahan. Tetapi perkara yang berlaku tu of course kita lihat pada mulanya yes seperti ada pelanggaran ataupun sikuan daripada Darren Lock dan Dominic Tan. Tetapi bila gerakan perlahan ini berlaku, nyata kesalahan itu tidak memihak ataupun tidak ada kesalahan kepada pemain kita yang pertama. Kemudian menjadi persoalan adalah rempuan dilakukan oleh penjaga gol ke atas pemain pertahanan mereka sendiri. Jadi that issue tidak ada kena-mengena, jaringan itu dibatalkan, tidak betul dan tidak tepat daripada pengadil daripada Korea ini dan pembantu pengadil juga di sebelah kanan, sebelah kiri padang yang menunjukkan isyarat bahawa juga ada pergerakan yang mungkin tidak dibenarkan jaringan. Dan situ kita melihat berlakunya kontroversi bantahan daripada pengurusan tim Kim Panggon, kita punya pengurusan pemain-pemain kita juga melakukan bantahan. Tapi inilah apa kita perlu lakukan kerana pada saya keputusan itu tidak adil dan tidak tepat. Sepatutnya jaringan perlu diberikan. Tapi pada masa sama saya tambah sedikit, ada berlaku keputusan ketika Syami melakukan tackle ke atas Bodin Pala di bahagian attacking di dalam D-box kawasan pertahanan kita juga tidak diambil kira. Jadi dekat sini pada saya atas dasar mungkin keprihatinan atau pertimbangan pengadil itu tidak membenarkan jaringan kita atau tidak diberikan jaringan kita, pada masa sama dia juga terpaksa membuat keputusan tidak memberikan penalti kepada pasukan Thailand. Jadi di situ ada dua keputusan yang pada saya dia cuba seimbangkan daripada keputusan yang mungkin dianggap salah untuk diberikan advantage kepada pasukan negara, dan ketika itu kalau diambil kira dua jaringan itu dibenarkan, penalti itu dah dibenarkan, mungkin perkara itu memihak juga pada kita dengan jaringan mungkin 2 ataupun 3-1 berlaku pada perlawanan tersebut. Lega sikit So dengar lah. win-win situation lah kan. Betul. Tapi kan abang sebenarnya tugas getih menanti skuad negara sebab berbekalkan satu saja gol. So apa yang players boleh belajar dari game semalam menuju ke perlawanan timbal balik? Okey, untuk kita betulkan dan kita bawa kepada perlawanan di Thailand nanti adalah satu perkara yang saya rasa pada perhatian kita semua, iaitu selepas jaringan kita dapat atau kita hasilkan, the team of Thailand ni datang to more attacking dan banyak menguasai perlawanan.
Dan di situ kita dapat lihat sebenarnya tempoh lama yang agak bertahan tu agak merisaukan kita dan merisaukan saya daripada ketika itu. Kerana kita dapat lihat daripada statistik 73% penguasaan bola berbanding kita dengan 27. Kemudian passing untuk Thailand 557 berbanding kita 201. Attacking third ataupun shot masuk ke kawasan kita 24 kali. On target 4. Kita ada 1 dan attack 6. So balance of the team ataupun permainan corak attacking kepada Thailand begitu tinggi. Jadi untuk mengimbangkan kedudukan di Thailand nanti, saya jangkakan mereka akan datang seperti corak permainan tempoh 60-70 minit ketika di Bukit Jalil ini. Mereka akan transfer pergi ke perlawanan mereka di Thailand nanti. Dan untuk pasukan kita, sedikit perubahan saya jangkakan akan berlaku kepada barisan pemain yang perlu ditukar ataupun digantikan mengikut kehendak perlawanan di Thailand nanti, dan sedikit teamwork bertahan satu pasukan untuk menyelamatkan kita dengan adanya satu gol tu nanti di Thailand. Okey, tak apa. Yang penting at least kita kena draw je dekat Thailand nanti. Abang Mawi, tadi Abang Mawi ada cakap nak tengok kelainan dari segi kesebelasan utama. Apa sebenarnya Abang Mawi nak tengok? Kita tahu yang Coach Kim Panggon memang sangat-sangat kreatif. Tapi daripada Abang Mawi sendiri, apa pendapat Abang Mawi? Apa yang Abang Mawi ingin lihat nanti? Betul, itu saya tak nafikan pertukaran pemain corak ataupun plan Kim Panggon untuk mengubah kedudukan pemain dan menggantikan pertukaran mengikut taktikal time tu cukup baik dan saya amat teruja. Contoh apa yang berlaku kepada Brandon Jan yang boleh beraksi di bahagian pertahanan ataupun midfield, defensive midfield, boleh tolak kepada center back untuk imbangkan kedudukan pertahanan. So untuk perkara yang berlaku baik di Thailand nanti, kita kabarkan dah dapat tahu bahawa Azam Azmi boleh beraksi. Jadi itu satu petanda yang baik untuk pasukan negara untuk Kim menilai balik kedudukan Azam yang perlu diturunkan dan mungkin sedikit perubahan terutamanya di kawasan tengah. Kerana saya melihat perkara ini perlu diambil kira dengan lebih serius kerana penguasaan bola pasukan Thailand cukup banyak, tinggi passing to passing di kawasan tengah. Jadi untuk sedikit perubahan mungkin saya memerlukan khidmat ataupun mungkin pada pandangan saya Hakimi perlu diturunkan, Wairi Ajmal perlu juga diturunkan. Kita ada David Rolly, kita ada Fazli, kita ada Syami yang boleh mengimbangi balik kedudukan balance mengikut posisi by posisi. So saya jangkakan Kim juga perasan benda ni untuk membuat sedikit perubahan ke atas pemain untuk imbangkan dengan pasukan tuan rumah yang pasti akan datang secara attacking dengan lebih banyak nanti. Alright. Semoga dipermudahkanlah urusan pasukan negara di Thailand nanti. Thank you so Thank much you, Abang Mawi, for your time today. Thank you bang. Jumpa lagi nanti. Baik. Alright.